ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk meneruskan agenda, meneruskan lagi jadual waktu seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah, menjadikan duduk-duduk mereka ini di antara duduk orang-orang soleh. Duduk ni ramai orang boleh duduk, kedai makan pun orang duduk, supermarket pun orang duduk, market pun orang duduk, padang kota pun orang duduk, Queens Bay pun orang duduk, masjid surau pun orang duduk. Berbeza duduk-duduk orang mukmin dan golongan muttaqin, dan duduk saya pun hari ni berbeza kerana duduk turun kursi ni. Saya pun tak boleh. Hari tu okey dah kursi. Masuk balik. Okey. Oh, okey. Okey. Kena ambil kursus balik. Baik, tuan. Moga-moga duduk kita ini di kalangan duduk orang soleh. Duduk orang yang bertakwa kepada Allah, duduk orang yang menginginkan kebajikan di sisi Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Berbeza semua amalan orang soleh dengan amalan orang biasa. Beza. Orang soleh pun makan, orang yang tak soleh pun makan. Orang mukmin pun makan, orang tak mukmin, orang kafir pun makan. Orang mukmin pun minum, orang kafir pun minum. Orang mukmin pun tidur, orang kafir pun tidur. Apa beza makan, minum, tidur orang mukmin dan orang kafir? Beza dia ialah apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam totally different, berbeza di antara orang mukmin dan orang yang kafir. Sebab itu nak ikut siapa? Ikutlah orang mukmin, ikutlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika kita guna logik akal, minum, makan dan tidur, benda yang simple, benda asasi, hanya ikut logik akal ataupun ikut petua-petua orang-orang tertentu tanpa merujuk kepada hadis Nabi ataupun petua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ruginya kita kerana tidak dapat pahala dalam pekerjaan yang kita buat. Kerja kita buat tak dapat apa. Sebab itu hari ni duduk, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, duduk kita pun ada beza di antara satu dengan yang lain. Moga-moga duduk kita malam ini Allah kira kebajikan di sisi Allah, diampunkan dosa kita, diberikan nikmat kepada kita di akhirat nanti. Kerana orang cerdik, dia fikir untuk masa depan akhirat. Orang tak cerdik, dia nak sedap sekarang, tapi di depan nanti kita tak tahu lagi lagu mana. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Malam ni kita masuk tentang rakus dalam berkata-kata. Rakus dalam berkata-kata. Betul ya? Tajuk ni ya? Betul ya ni nanti? Kalau kita dah lebih ya? Rakus dalam berkata-kata kita. Tahu nama ni? Jantung hati ya?
Jantung hati. Oi, Mamu ingat. Betul, muka surat 27 kan? 27. Okey, tak masuk lagi lah. Mami ingat jantung hati. Betul, lepas tak ada. Saya duk ingat dah. Baik, jantung hati. Betul, saya dah tanda dah. Betul. Rasa salah lah Mami tahu. Baik, jantung hati. Tajuk malam ni ialah jantung hati ataupun qalbun. Qalbun itu hati. Jantung hati ada 10 fasal. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ani fi ulumi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Jantung hati itu ada 10 fasal. Mengandungi 10 sifat tercela. Allahu akbar. Jantung hati ni, kedudukan hati ni. Kerana apa? Tempat jatuh pandangan Allah adalah pada hati kita, bukan pada wajah kita. Muka handsome, semua orang handsome. Kulit color macam-macam tak ada. Semua ada. Ada lawa, ada tak lawa, ada yang penyet, ada yang hidung tinggi, ada yang pipi nipis, pipi tebal, semua ada. Tetapi adakah itu pandangan Allah? Tidak. Allah pandang kepada hati-hati manusia. Baik. Apa makna jantung hati? Makna jantung hati adalah kalbu ataupun dipanggil sebagai qalbun. Itu ada dua makna. Ada dua makna. Satu ialah qalbul jasmani. Qalbul jasmani ataupun jantung hati jasmani, iaitu daging yang ditaruhkan di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Jantung. Ia adalah daging yang tertentu. Di dalamnya ada lubang dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Kita duk ingat hati sekeping tu. Sebenarnya yang disebut jantung hati, dia berdegup. Sebab itu degupan jantung, setiap kali degupan jantung bagi orang yang zikir banyak, setiap kali degupan jantung itu adalah zikrullah. Allah, 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 Allah. Jantung dia berdegup dengan zikrullah. Sehingga kan setiap aliran darah kita itu adalah dengan zikir kepada Allah. Baik. Yang keduanya adalah, yang pertama ni, jantung seketui tu lah. Jantung seketui tu, yang dia mai daripada darah. Dia jadi daripada darah seketui. Baik, yang keduanya adalah jantung hati rohani, qalbur rohani. Iaitu sesuatu yang seni, yang mengetahui, yang mengenali dan yang memahami daripada diri manusia. Dan ia adalah hakikat manusia. Manusia nak tengok dia betul-betul, tengok hati dia. Jadi kalau gitu tuan-tuan, hakikat manusia ni siapa kenal? Kalaulah sekiranya manusia itu nak dilihat kepada hati dia baru tahu hakikat sebenar manusia tu perangai lagu mana, maknanya siapa betul-betul kenal kita? Allah yang lebih mengenali kita. Saya nak tanya tuan-tuan semua depan ni, tapi jangan jawab soalan ni. Ada benda tak kita buat mak bapak kita tak tahu? Apa gelak? Ada benda tak yang kita buat mak bapak kita pun tak tahu? Tapi mak bapak kita apa? Anak saya baik, anak saya bagus, anak saya ni lah, dia ni kira orang soleh ahli syurga. Tapi ada tak benda yang kita buat mak bapak kita pun tak tahu? Tapi mak bapak kata apa kita? Saya kenal dia anak saya beranak mai dia. Dia takkan hisap rokok memang. Berapa ramai tuan-tuan, saya mengajar sekolah dulu, saya tahu lah. Saya guru disiplin dulu. Berlungguk mak bapak mai macam tu. Kita abang kata ni, dia buat gini. Dia tertarik, ustaz, anak saya bagus. Anak saya tidur dekat depan TV, tidur tak pakai bantai. Dia angkat kepala saya bawa bantai tau. Kita abang kat dia, tak ada, anak kau ni buat gini. Dia tak ada, dia tak nak buat gitu semua. Dia tak nak buat gitu lah. Dia tak, dia budak baik. Dia anak soleh. Saya dah atok jadual saya semua lengkap untuk dia. Dia takkan buat perangai lagu tu. Dia takkan pergi terajang orang punya. Dia memang tertib. Tuan-tuan. Tapi dia boleh buat tak? Mak abang dia kata, kita tanya kat dia, bila panggil budak mai, hang buat tak abang? Abang apa?
Dia nak abang, tak mau abang, bapak dia, mak bapak dia kenal dia baik. Tuan-tuan, itu baru satu yang mak bapak tak tahu. Dia isap rokok belakang mak bapak, dia pergi berkawan, dia pergi masuk kedai yang haram-haram, yang kedai mau dia masuk, main game, main apa semua dia main. Depan mak bapak pijak semua, tak mampu. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, tapi Allah pandang dia, Allah lebih kenal tak? Innahu sami'un basir. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Mak bapak hanya tengok depan mata, Allah tengok pada hatinya dan belakang-belakang dia. Wasirru wal alaniyah, benda yang tersembunyi maupun benda yang terang, semua Allah tengok, rapat Allah Ta'ala tengok. Nak sembunyi kat siapa? Boleh sembunyi kat mak bapak, boleh sembunyi kat isteri, boleh sembunyi. Pergi kahwin seorang lagi kat Siam pun mak isteri tak tahu. Siapa tak tahu, tapi dia kahwin bagus ya. Dia kahwin bukan dia pergi Siam saja. Nak marah dia tak boleh. Nak marah tak boleh. Dia bukan pergi buat kerja haram, dia pergi kahwin betul. Cumanya dia tak habang, isteri dia mengamuk macam pergi kahwin benda haram. Lagi mami belakang marah saya pula, tak mahu cerita bab ni. Dia pertahan saya depan tu. Cuma bab tu nak abang kata apa? Dia pergi kahwin, tapi dia tak abang kat isteri lah. Isteri dia buat macam dia ni, kira pergi buat benda haram lah, pergi buat benda zina ke apa, tapi dia kahwin juga, dia kahwin. Dia buat benda elok lah. Dia balik mana, saya kahwin pun salah ke? Saya bukan pergi buat apa, saya kahwin pun salah ke? Tak kahwin tak salah. Dia nak jawab pun susah. Sebab dia buat benda betul. Tapi tuan-tuan, nak abang kata apa? Boleh sembunyi sampai puluh-puluh tahun. Manusia boleh sembunyi. Tapi bila tengok kat sini, hakikat perangai diri manusia yang kenal siapa? Allah yang lebih kenal. Ustaz Yusuf boleh main cerita depan tuan-tuan, pegang kitab, pakai kepiah, pakai jubah, pakai rida macam orang baik, main duduk depan tuan-tuan, boleh cerita tuan-tuan, dia ni mesti bagus, yang alim bagus duk cerita pasal kitab-kitab ni. Hakikat dia siapa kenal? Allah Maha mengetahui. Nak berlakon depan manusia boleh? Boleh. Nak berlakon macam dia berlakon. Nak berlakon boleh. Manusia akan rasa berlakonan tu paling baik. Tuan-tuan tengok drama TV, kan? Kalaulah seorang tu dia berlakon jadi baik, jadi ustaz ke apa ke, tapi dia ni pelakon memang kat luar ni Jerman. Kat luar ni kira Jerman lah, memang gila lah. Nazi megang lah. Tapi tuan-tuan, dalam filem dia berlakon jadi baik, pakai ni, cakap pun tangan lagu tu. Tuan-tuan, jumpa kat luar ni untuk bayang mesti ni baik ni, orang alim lagu ni memang. Sebab dia berlakon. Kalau dia tu berlakon jahat tapi luar dia jadi baik, kat luar pun orang maki dah. Betul tak? Oh, dekat dalam berlakon tu orang tak suka ke dia? Keluar main netizen dia panggil, dalam Facebook pun orang nak maki dah. Aku geram tengok dia ni, padahal dia berlakon. Begitulah manusia tertipu. Begitulah manusia tertipu di pentas lakonan dunia. Hakikat sebenar Allah mengetahui. Dan ia juga yang dihadapkan perkataan kepadanya, dan dialah juga yang disuruh dan dilarang. Daripada hati dan qalbu inilah yang disuruh dilarang pun daripada situ. Yang nak menggerak pun dari situ. Dia macam satu signal wiring sampai signal pada otak, otak tolak mai ke tubuh, tubuh buat. Kalau hati itu baik, signal sampai ke otak, signal yang baik, perbuatan pun akan jadi baik. Semuanya punca daripada qalbu ataupun hati. Sebut elok-elok qalbu, bukan kalbu tau. Jangan nak buat leceh. Beza kalbu dengan qalbu. Apa beza? Qalbu itu hati, kalbu itu apa dia? Anjing. Tapi Melayu kalau ejaan dia KALBU, kalbu. Kita kena jaga jantung hati kita, kalbu kita. Kalbu jaga anjing ya. Qalbu. Beza qaf dengan kaf. Baik. Dan baginya ada sangkut paut dengan qalbu jasmani, jantung hati jasmani.
Sesungguhnya kebanyakan akal manusia akan tercengang bila mengetahui sangkut paut antara keduanya. Kerana persangkutan keduanya merupakan persangkutan arad dan jisim, ataupun persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Dan apabila disebut qalbu, jantung hati dalam bab ini, maka dikehendaki makna. Bila sebut dalam bab ni, dalam kepala kita kena pegang yang nombor 2. Yang bermaksud qalbu rohani. Bukan jasmani. Jasmani yang ketui macam jantung pisang tu. Sekarang ni kita kena faham, kita sedang berbincang tentang nombor 2 ni, yang dia melibatkan jatuhnya pandangan Allah. Baik tuan-tuan. Kalau sakit jantung pergi hospital. Tapi kalau sakit jantung bererti sakit rohani, jumpa siapa? Roh. Jumpa siapa? Kalau sakit jantung, jumpa pakar jantung. Tapi kalau sakit jantung bererti dia ada problem dia punya hati dia, jumpa siapa? Jumpa Allah. Tapi nak jumpa Allah, nak mati ya? Jumpa Allah. Maksudnya apa? Dekatkan diri dengan Allah. Nak jumpa siapa? Jumpalah pakar tentang perkara ni. Siapa dia? Tok-tok guru yang duk ada, tok-tok syekh yang duk ada. Berdasarkan daripada ma'thur daripada para sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawat hati, tazkiyatun nafs, cuci balik hati dan jiwa kita bagi bersih. Dekatkan diri dengan Allah. Keluar jalan Allah. Cari jalan nak duduk dengan Allah Ta'ala ni lama. Cari jalan. 24 jam satu hari, berapa waktu kita duduk dengan manusia, berapa waktu kita duduk dengan Allah Ta'ala. Seorang sahabat Nabi bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi tuan-tuan, hidup di zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Panjanglah. Dia antara orang yang masuk Islam unik. Unik masuk Islam. Sebelum dia Islam, dia bermusuh dengan Islam. Waktu ketika mana orang-orang kafir Mekah, dia buat apa? Mereka nak bunuh seorang sahabat Nabi, Khubayb bin Adi. Mereka nak bunuh Khubayb bin Adi. Waktu nak bunuh Khubayb bin Adi, yang sahabat ni Sa'id bin Amir al-Jumahi ni, dia duduk tengok cara pembunuhan, cara dia bunuh Sa'id bin Amir, cara dia bunuh Khubayb. Cara bunuh tu memang dahsyat, memang zalim sungguh lah. Dia korek mata, dia potong telinga, dia hirih muka. Khubayb bin Adi sebelum dia mati, saya pendekkan cerita, sebelum dia mati, geng-geng apa kafir tanya, apa-apa any last word? Ada apa-apa permintaan terakhir? Khubayb kata, aku nak minta semayang 2 rakaat. Dia sahabat Nabi yang pertama sekali. Walaupun Nabi tak pernah ajak pun, sebelum mati kena semayang 2 rakaat, Nabi tak pernah ajak. Tapi Khubayb bin Adi buat. Ini antara dalil yang kita kata bid'ah itu ada 2. Bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Sahabat Nabi Khubayb bin Adi buat semayang 2 rakaat sebelum mati. Sebelum dihukum bunuh. Tapi Nabi tak pernah ajak pun. Tapi Khubayb buat. Semayang pula sunat 2 rakaat, cepat pula, laju. Geng-geng ni tanya, semayang laju mak. Kafir Quraisy kata, semayang laju mak. Kata, aku semayang laju lah. Sebab, kalau aku semayang lama-lama, sekali lagi hampa kata, aku takut mati. Aku tak takut nak mati. Ikat aku balik. Dia ikat balik. Okey, bunuh. Tuan-tuan, bila waktu nak bunuh, Khubayb bin Adi tengok ke langit dan doa. Ya Allah, balaslah balik kepada semua yang ada kat sini. Balas balik. Waqtulhum madada. Bunuh semua sekali. Hapuskan semua sekali yang duduk kat sini dengan kezaliman yang mereka buat. Tuan-tuan, Sa'id bin Amir al-Jumahi, dia dengar doa ni, dia balik tuan-tuan, tidur tak lena. Bila tidur tak lena malam tuan-tuan, dia tidur tak lena, dia duduk terbayang muka Khubayb bin Adi dan dia bermimpi Khubayb bin Adi main keadaan dengan keadaan senyuman. Akhirnya masuk Islam. Sa'id bin Amir al-Jumahi masuk Islam. Bila masuk Islam, dia duduk dengan sahabat Nabi, dia duduk dengan Nabi ni lama. Sampailah masuk Islam, sampailah dia berkawan, dia bersahabat dengan Nabi.
Masuk zaman Abu Bakar, masuk zaman Umar. Dia ni banyak menasihati Umar dan Abu Bakar. Akhirnya tuan-tuan, satu hari Umar berjumpa dengan Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Tanya pendapat tentang orang nak lantik dia jadi khalifah. Wahai Sa'id bin Amir Al-Jumahi, wahai Sa'id, aku ni Abu Bakar nak lantik aku jadi khalifah. Suruh aku jadi khalifah. Tapi aku tak mau. Umar kata apa ni? Sa'id kata apa? Tak boleh. Engkau paling layak sekali jadi khalifah. Dan engkau kena jadi. Jika tak jadi, kamu akan buat gini dan gini. Kamu akan berdosa lah apa semua. Dia marah dekat Umar. Bila Umar mengaku, ya, aku terima jadi khalifah. Kalau begitu, wahai Sa'id, baik. Kalau begitu, aku nak lantik hang. Aku jadi khalifah tak apa. Tapi hang kena jadi aku punya gubernur. Dia suruh Umar jadi khalifah. Kemudian Umar lantik jadi gubernur di Homs, Syria. Syria lah, di Syam. Bila hantar nak pergi Syam, Sa'id kata apa? Hang gila ke lantik aku? Hang nak bagi aku dapat dosa ke? Tadi hang suruh aku lantik jadi khalifah. Lantik dia jadi balik gubernur, dia tak mau. Aku tak mau. Tak boleh. Aku tak boleh jadi. Hang jangan lantik aku. Tak apa, hang jadi. Lah kali Umar marah dia. Kalau begitu, hang tak jadi kalau aku akan hukum hang. Allah. Kau marahlah. Tadi hang lantik aku, hang bagi aku jadi, dan sekarang ni hang nak suruh aku suruh jadi, hang tak mau pula. Tuan-tuan, dipendekkan cerita, dia pergi duduk Syria. Dia pergi duduk Syria. Dia pergi duduk kat Homs, Syria. Dan ni kan Homs, Syria. Dia pergi duduk kat sana, tuan-tuan. Dia takbir jadi gubernur. Gubernur ni speciality dia banyak lah. Tapi dia ni kata apa? Aku beri syarat kan wahai Umar, aku jadi gubernur boleh, tapi aku tak mau allowance. Allowance tak mau, gaji tak mau. Habis tu hang nak makan ke mana? Hang teruskan kepada aku untuk bayang kat aku tiap-tiap bulan zakat. Dia minta zakat, tuan-tuan, suruh bayang kat dia bulan-bulan sebagai asnaf zakat. Bayangkan gubernur terima zakat. Omar kata, itu pun cukup? Cukup. Tak payah hantar apa-apa, cukup untuk aku. Tuan-tuan, dia punya baju selai. Baju dia selai saja. Isteri dia pun selai. Bayangkan tuan-tuan, duduk gubernur tapi dia macam tu punya keadaan. Bila dipendekkan kisah dia, satu hari tuan-tuan, dia takbir syirik elok lah, tak ada masalah apa. Satu hari Omar dapat Omar pergi buat spot check. Omar ni suka buat spot check kata gubernur-gubernur ni. Aku baik-baik dengan hampa juga tapi buat spot check. Sebab tu tuan-tuan, untuk mengetahui tuan-tuan, hari ni ada satu sistem management tau. Tuan-tuan kalau mengaji bab management, bab pengurusan, satu nama dia management by walking around. Satu kaedah yang orang putih buat lah, management by walking around. Pengurusan dengan pemimpin tu dia pergi tengok sendiri. Dia tak ambil daripada orang bawah-bawah dia pergi tengok sendiri. Dan benda tu dibawa dan dibuat oleh Umar bin Al-Khattab. Umar dia keluar tuan-tuan, dia pergi ke Homs Syria, dia duduk kat bawah pokok. Umar tuan-tuan pakai baju lekeh, pakai baju tampun-tampun, memang tu dia, bukan dia berlakon, bukan dia buat prank orang lah. Ni kan orang suka buat prank. Bukan prank orang, yang ni memang betul-betul memang dia lagu tu. Dia keluar tuan-tuan, pergi ke Syria dengan pakaian dia duduk bawah pokok, orang tak kenal dia. Dia pergi tanya dekat kedai, nak tanya siapa gubernur kat sini? Gubernur sini nama dia Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dia okey tak? Oh, dia okey. Dia duk cari apa poin-poin yang aku nak hantam kat Sa'id ni. Carilah apa benda yang aku boleh habaq dekat dia, suruh dia perbetulkan. Ni yang kata pemimpin. Sempoi yang pemimpin. Pipi lagi dia dapat beberapa benda. Dapatlah. Antara yang orang komplain, apa dia? Satu orang komplain kata, Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni, dia punya kerja dia adalah, dia waktu kerja dia, sebab gubernur tak ada cuti. Gubernur tak ada cuti, tuan-tuan. Bukan gubernur kita sekarang dah, itu lain.
Ni gubernur zaman ni. Gubernur zaman tu wazir ataupun dia panggil menteri luar lah. Dia tak ada cuti. Kerja dia 24 jam satu hari. 7 hari kerja. Tak ada cuti. Jadi tuan-tuan, orang komplain apa? Gubernur ni yang baru ni leceh lah tuan, leceh. Ada orang kata okey, ada orang kata tak okey. Yang tak okey tu Omar ambil. Apa dia pasal tak okey? Dia dalam tempoh 7 hari, 1 hari dia tak keluar mana. 1 hari dia tak keluar mana. Kami nak jumpa dia sehari petang baru boleh jumpa. Kadang-kadang tengah hari baru boleh jumpa. Payah nak jumpa dia 1 hari. Oh gitu. Okey tak apa. Omar tanya, macam mana gubernur okey ya? Dia okey, tapi tak tahulah dia. Dia ada satu penyakit lah. Hai, gubernur aku ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit. Kadang-kadang dia duduk saja kami panggil dia menjerit. Menjerit. Betul dia pingsan. Ada penyakit tu. Oh, dia ada penyakit tu. Betul ya? Betul? Okey, kita tak apa. Omar catat. Pergi tanya orang lain lagi. Hampa okey ke gubernur ni? Tak okey. Tapi kami tak tahulah waktu kerja dia berapa jam satu hari tau. Dah 24 jam lah kerja. Okey, kalau gitu, pasal apa kami pergi jumpa dia? Dia hanya bagi waktu kat kami sampai lepas isyak. Lepas isyak tu kira al-ghaib wal-ghuyub, terus jangan mencari dia dah. Jangan cari dia dah. Oh, gitu pula. Okey, berat ni. Tuan-tuan, akhirnya Omar memperkenalkan diri dia. Dia panggil Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id kata apa? Oi, Amirul Mukminin dah sampai sini. Awak tak abang? Tak ada abang kang. Aku nak panggil hang lah ni. Jom buat perhitungan. Perhitungan apa? Mai ikut. Panggil semua orang tuan-tuan. Duduk satu majlis. Baik, sekarang ni aku nak adili kamu depan semua orang. Ni kita pemimpin. Ada beran buat aku tu. Panggil aku nak adili kamu depan semua orang. Wahai Sa'id, jawab aku beberapa soalan ni. Ni komplain yang aku dapat tentang kamu. Yang pertama, seminggu kerja berapa hari? 7 lah. Habis tu pasal apa aku dapat komplain hang kerja 6 hari, satu hari yang cuti? Sa'id kata apa? Wahai Amirul Mukminin, saya ni nak abang Abi. Saya ni hanya ada selai baju. Dalam 6 hari tu saya ulang pakai baju tu. Hari yang ke-7, cek basuh baju lah. Saya basuh baju. Saya kena tunggu sampai kering. Dan saya pakai balik baju tu untuk teruskan. Tuan-tuan jangan kata, weh mesti busuk punya. Tak. Sebab apa? Negara yang kering dan sejuk, tuan-tuan tak basuh baju sampai sebulan pun tak bau. Doa lah Malaysia idea aku tu. Feb tak payah pakai. Tuan-tuan. 7 hari tuan-tuan dia tahu. Gitu pula. Selai je. Selai lah. Betul? Betul. Habis tu allowance semua. Mana ada allowance? Hang yang mana bagi? Yang aku bagi banyak allowance tu. Allowance itu semua adalah bukan untuk aku. Tapi tuan-tuan, rupanya dia hanya menerima hak yang zakat tu. Allowance yang Omar nak bagi juga tu hantar mai kat dia. Dia tak pakai langsung, dia bagi semua pada orang miskin. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Nombor 2. Baik, aku terima jawapan tu. Nombor 2. Hang gila dia. Kamu ada penyakit gila ke apa? Pasal apa yang duk menjerit, tiba-tiba menjerit, pasal apa? Dan lepas tu pingsan, pasal apa? Tuan-tuan, Omar tanya lagu tu, dia kata apa? Ya Amirul Mukminin, sebenarnya gini. Sejak daripada aku melihat Khubayb bin Adi mati depan mata aku, dan sejak dari hari itu aku mendengar doanya, mendoakan agar orang yang berada dalam majlis itu dibalas balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali aku teringat dia Khubayb bin Adi punya muka waktu dia dibunuh, aku akan jadi takut kepada Allah dan aku akan pengsan dan aku akan menjerit. Automatik akan mai. Nombor 3. Wahai Sa'id, nombor 3. Pasal apa waktu kerja hang sampai insya Allah? Malam orang mai pasal apa? Pasal malam orang mai, hang tak mau jumpa dengan orang. Pasal apa? Orang ketuk pintu hang pun tak mau jumpa.
Jawapan Sa'id apa? Ya Amiril Mukminin. Dalam tempoh satu hari daripada pagi sampai malam aku berada bersama dengan makhluk. Adakah salah sekiranya aku memilih pada waktu malam untuk bersama dengan Rabbku, bersama dengan Tuhanku pada waktu malam? Tuan-tuan, Khalifah Umar bin Al-Khattab kata apa? Menangis Khalifah bila dapat rupanya gubernur aku ni bukan gubernur calang-calang. Aku hantar main orang hebat. Wahai Amir, wahai Sa'id, baik, aku up hamnya elang. Up elang hang. Apa kata Umar? Aku tak mau. Cukup kepada aku duit daripada Baitul Mal, bayar zakat kat aku tu pun dah cukup. Tapi Umar tetap hantar kepada dia duit, dan dia buat umai tuan-tuan. Bila sampai duit dekat rumah dia, apa dia kata apa? Isteri dia kata, abang, ni dia main hantar ni, Amirul Mukminin main hantar kat kita duit ni. Apa kata Sa'id? Sa'id main buka pintu, jangan masukkan dalam rumah aku fitnah ini. Jangan masuk dalam rumah aku. Cukup dekat muka pintu. Bawa keluar dah bagi kat semua orang. Ni tuan-tuan, pemimpin yang ada di masa tu. Islam berkembang dengan orang macam tu, yang tinggalkan urusan dunia, bawa urusan dunia untuk dapatkan akhirat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hati dia macam mana? Sebab itu tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali kata apa? Al-khuluq yadullu ala suluk. Al-khuluq, akhlak yang kita tunjuk luaran ini menggambarkan dalaman. Manusia tak boleh ukur hati manusia, tapi dengan apa yang di luar ini orang boleh tahu, orang boleh kata dekat dia, dia baik sungguh, dia ni orang yang pandai, orang yang pemurah, banyak bersedekah. Dia ni baik sungguh, tutur katanya itu sangat sopan. Dia baik sungguh, dia tak pernah menyakitkan hati orang. Dia baik sungguh, dia cakap itu tak pernah menyakitkan siapa-siapa pun. Tuan-tuan, ini orang yang diukur dengan akhlak. Yadullu ala suluk, menggambarkan dalaman dia. Nahnu nahkum bidzawahir, kita nak hukum manusia dengan apa yang kita nampak. Wallahu yatawalla bisarair, Allah akan lihat dan membaca hati-hati manusia yang manusia tak nampak. Kita boleh jadi macam-macam, tapi Allah akan lihat dan memandang kepada benda yang dalam hati manusia. Kita cerita tentang hati ni. Baik tuan-tuan, sebab itu kejujuran, keikhlasan daripada hati, bukan daripada mulut. Mulut boleh cakap ikhlas ni, ambil gambar. Dia bagi 1,000, dia bagi mok cek besar ni. Dia bagi cek besar tu, nah, ni kita punya sumbangan untuk tuan-tuan. Nah, ni sumbangan RM1,000 untuk bulan puasa. Ambil gambar. Mok cek. Dia bagi mok cek. Ambil mok cek tu pergi bank laku tak? Siapa tahu harga mok cek tu berapa? Siapa pernah buat mok cek tu? Dan mok cek tu pun dekat RM60 tau. RM60 yang buat besar lagu tu. Ambil tabung surau Asyakirin pun boleh buat satu surau lagi cantik. Tuan-tuan, bagi 1,000, tapi dia bos mok cek bagi dia rasa besar. Tapi sebenarnya di sisi Allah bukan 1,000. Di sisi Allah, tentang bos RM1 ke bos RM5 pun besar lah. Besar lah. Bukan nilai itu nilaian Allah, tapi keikhlasan yang kita nak bagi. Baik tuan-tuan, sambung lagi. Dan apabila disebutkan tentang qalbu, okey baik, itu habis dah. Qulir ruh min amri rabbi, suratul Isra. Katakanlah, ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. Pendek kata, qalbu, ruh dan jiwa, ketiga-tiganya satu makna pada salah satu daripada makna-makna tersebut. Demikianlah menurut pandangan Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Peliharalah qalbu daripada kelakuan tercela. Apakah perlakuan-perlakuan tercela yang daripada hati ini? Apa dia? Yang kena keluarkan. Yang pertama tuan-tuan, takbur. Takbur ni maksudnya apa? Bangga diri. Ni saya lah buat. Ni saya. Yang elok semua dia buat, yang tak elok semua orang lain buat.
Ha. Tuan-tuan, membuat sesuatu untuk manfaat awam itu baik, tetapi jangan hilangkan kebaikan dengan dimusnahkan dengan takbur. Jangan tuan-tuan, sayang. Kita sayang, kita buat benda ni, kita habis masa, kita habis jiwa, kita habis tenaga. Tiba-tiba dengan hanya nak bagi nak bagi orang sedap dan juga orang kenal kita dengan kebaikan, orang kenal dengan kebaikan tapi hilang, termusnahnya segala kebaikan. Takbur, bangga diri. Tuan-tuan, kenderaan Allah Ta'ala bagi, rezeki Allah Ta'ala bagi. Kita kata kat orang, hang buat kerja gini, baru dapat duit banyak. Tahu, saya buat gini lah baru saya dapat duit banyak, dan bila dapat duit banyak ni, hang boleh buat macam tu, hang kena jaga tu. Tiba-tiba kawan tu buat, dan rezeki dia memang sungguh-sungguh dapat. Dia bebang kat orang semua, saya ajak dia. Sebab tu dia jadi kaya. Perlu ke abang lagu tu? Tak perlu. Rezeki milik Allah. Rezeki milik Allah. Tak ada cerita ke orang, saya ajak dia, saya yang suruh dia buat, lepas tu dia dapat lagu tu. Lah ni dia melawan saya balik pula. Saya yang beritahu kat dia semua, dia lawan saya balik tak? Yang tu lagi panjang cerita lah. Tuan-tuan, sambung. Yang keduanya, riak. Tercelanya daripada hati kelakuan tercela ini adalah riak. Riak, tuan-tuan, bermaksud apa? Dia menunjuk-nunjuk dengan membanggakan diri dia tentang sesuatu yang Allah Ta'ala bagi hebat ke atas dia, dan dia melupakan kata Allah lah yang bagi kat dia. Riak. Dia seronok untuk menunjuk-nunjuk, seronok habaq kat orang, saya ada itu, saya dan saya ada ini. Tuan-tuan, ingatlah, semua yang ada di keliling kita boleh jadi kebaikan untuk dunia, kebaikan untuk akhirat. Dia boleh jadi fitnah untuk kita dunia dan fitnah untuk akhirat. Allah Ta'ala bagi kita isteri. Boleh tak isteri itu jadi kepada kita jambatan untuk kepada syurga? Memang boleh jadi. Tapi boleh jadi tak isteri itu jambatan untuk ke neraka? Pun boleh jadi. Allah guna kita anak. Anak ni cerdik tak ada dah, cerdik. Dan anak tu boleh jadi tak untuk kita sebagai jambatan ke syurga? Boleh. Dan dalam masa yang sama, anak tu boleh tak tarik kita masuk neraka? Pun boleh. Kita ada harta, ada kereta sebuah. Kereta tu boleh tak bawa kita pada syurga? Boleh. Kenderaan kita perlu untuk main nak buat ibadah. Abang-abang kita yang main untuk berdakwah ni, abang-abang kita main ni, para pendakwah hebat ni, main. Tuan-tuan, dengan kenderaan kan main jalan kaki? Kenderaan. Main kenderaan. Kenderaan tu boleh jadi kepada kita bawa kepada syurga tak? Boleh. Dalam masa yang sama, kenderaan yang kita kata harta kita ni, boleh bawa tak pergi ke neraka? Pun boleh. Tuan-tuan, Allah kurnia kat kita rumah. Boleh tak boleh rumah tu jadi tempat kita untuk bawa kepada syurga? Pun boleh. Memang boleh sangat. Membina syurga dalam rumah tangga. Sampai akhirat pun syurga juga. Dalam masa yang sama, rumah kita itu boleh tak bawa kita ke neraka? Pun boleh. Persentage tinggi tak? Tinggi sangat-sangat. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maknanya apa? Manusia kena bijak. Bijak bukan bijak mengatur harta, bijak mengurus harta supaya dia jadi jambatan ke syurga. Bijak, atur, urus untuk bawa jadikan dia jambatan ke syurga. Kita ada kawan tak? Kawan ada ramai kan? Ada ramai kawan. Ada kawan, kita kawan dengan dia, boleh bawa sampai ke syurga. Ada kawan, kita kawan dengan dia, dia bawa kita ke neraka, dan kadang-kadang kita tolong bawa dia sama. Tuan-tuan, carilah yang mana yang kita nak. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Aku nak yang mana satu? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sambung balik. Sikit lagi. Yang ketiga, kena hiasilah kalbu ini dengan sifat terpuji. Contohnya sabar.
Sabar sifat terpuji. Sabar ini tuan-tuan, nak kira sabar lagu mana? Saja tanya. Sabar ni kira lagu mana? Sabar kira lagu mana? Sabar ini tuan-tuan, saya ambil contoh satu kisah untuk memahami konteks sabar. Satu hari, ni satu hadis hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, tak salah saya. Satu hari Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab lalu kot satu tanah perkuburan. Waktu lalu tu Nabi nampak satu wanita duduk kat kubur sambil meratap, duduk merung. Menangis kat kubur anak dia. Maka Sayyidina Umar dengan Rasulullah pergi kat kawan ni. Pergi kat dia, kata sabarlah. Nabi kata isbiri, sabarlah. Sabar. Nabi kata isbiri, sabar. Dia duduk menangis lagi. Last kali dia kata kepada Rasulullah, wahai, dia tak tengok muka Nabi, dia tak tengok siapa yang cakap. Sambil duduk menangis tu dia kata apa? Dia kata, kamu tak rasa apa yang aku rasa. Kena baru tahu. Lebih kurang ayat tu. Hampa kena baru hampa tahu. Lebih kurang ayat tu. Dia tak tengok tu siapa yang cakap. Omar sudah naik geram. Standard lah. Omar geram, Omar nak pergi kira dia ni aku pagi cakap lagu tu pula. Nabi kata jangan, jom. Nabi pun pergi terus kan dengan Omar. Tapi Omar tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia tak puas sebab dia nak tegur juga perempuan ni. Omar patah balik lepas hantar Rasulullah pulang. Omar patah balik pergi kat perempuan ni. Perempuan ni pun tengok, ya Amirul, ya Omar, ya Sayyidina Omar. Okey. Omar tanya kat dia, hang tahu tak siapa yang cakap dengan hang tadi? Perempuan ni kata, tak tahu. Tak tahu? Hang tahu siapa dia? Yang cakap dengan hang sabak tadi tu ialah Rasulullah. Perempuan ni kata, ya ke? Rasulullah ke? Baik. Dia terus tinggal Omar, dia terus jumpa Rasulullah. Dia pergi jumpa Nabi, tuan-tuan, jumpa Rasulullah. Dia kata, minta maaf Rasulullah, saya sebenarnya saya redha dengan apa yang jadi kat saya. Dia cover balik. Saya memang redha dengan apa yang jadi itu. Saya minta maaf tadi tu. Mungkin emotional sikit kot. Dia pergi terang kat Nabi. Apa Nabi jawab? Nabi jawab, as-sabru fi darmatil ula. As-sabru fi darmatil ula. Sabar tu dikira pada waktu masa awal-awal kena musibah tu, hang sabar waktu tu, Allah Ta'ala ambil kira, Kang. Tapi lepas hang merepek kat kubur, apa awak dia mati dulu pada aku, pasal lah dia pergi dulu, awak Allah Ta'ala ambil dia daripada aku. Lepas tu dah okey balik, dah 2-3 hari dah okey, orang pujuk. Baru memang, tak, saya terima, saya redha dengan apa yang jadi tu. Tak kira dah. Banyak orang jadi macam tu bila? Ramai orang jadi bila? Lepas 3-4 hari kan, 3-4 hari pipi abang kat dia, sudahlah sabar, insyaAllah semua okey. Saya bukan tak boleh terima. Hari pertama, saya kata boleh terima, tapi ada tapi. Ada tapi. Tapi saya tak sangka dia nak pergi dulu. Saya patutnya saya lah pergi dulu. Pasal apa Allah Ta'ala ambil dia? Dia tanya pula, pasal apa Allah ambil dia? Kita nak jawab, Ustaz tolong jawab kat saya Ustaz. Ingat tanyalah Ustaz. Terus tanyalah Ustaz, merang jangan tanya. Pasal apa nak? Dia dulu tak ambil saya. Ustaz tu boleh jawab? Tuan-tuan, jangan tanya soalan merepek. Soalan yang manusia tak boleh jawab, itu urusan Allah. Allah ambil, Allah sayang tuan-tuan. Saya baru kehilangan adik ipar saya, adik yang saya sangat sayang. Saya tak ada adik. Saya anak last sekali. Saya duduk ujung sekali. Tak ada adik. Bila kahwin, dapat adik pula baik-baik. Rapat baik dengan kita. Hilang terasa tuan-tuan. Terasa sangat-sangat. Tuan-tuan. Terasa betul-betul. Kita rasa sungguh-sungguh, ya Allah aku hilang macam hilang benda-benda besar. Tapi nak pujuk hati orang keliling kita, nak kata beritahu. Tapi awal-awal sebelum meninggal, saya terang dulu. Sabar. Jangan sesekali keluarkan soalan-soalan yang bukan-bukan ni. Allah sayang dekat dia. Allah hentikan sakit dia. Allah bagi kat dia tempat yang paling mudah, paling senang. Doakan kebaikan untuk dia. Dia meninggal tak ada hutang. Dia meninggal tak ada masalah dengan orang. Dia meninggal dengan tak ada apa-apa benda yang boleh sangkut. Sampai ke hari orang cakap benda baik-baik tentang dia. Apa lagi kita mau?
Meninggal pula malam nisfu Sya'ban, dikebumikan lepas habis orang baca Yasin semua, kebumi terus dia. Dan tempoh 3 jam saya tuan-tuan, selesai semua urusan pengumian. Allah bagi mudah sampai ke hari ni, urusan semua mudah. Allah bagi apa kebaikan dekat dia tuan-tuan? Dia buat baik pada mak ayah dia, dia buat baik pada keluarga dia, dia mudahkan semua orang keliling dia. Allah mudahkan urusan dia daripada hari mula sampai habis. Jadi tuan-tuan, nak abang kata apa? Kita yang duk hidup lama ni lagi berisiko. Betul tak betul? Betul tak? Lagi lama kita hidup, lagi berisiko nak buat salah. Lagi banyak buat salah. Banyak benda kita akan berisiko nak buat salah. Sebab tu setiap kali sambut birthday, jangan duk seronok-seronok. Tahu tak? Seronok tak apa, orang ucap happy birthday, terima kasih. Pi mangkit malam, semayang, doa betul-betul ke Allah Ta'ala. Cuba rayu ke Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan umur yang kau kurniakan kepada aku ini, ya Allah, jangan fitnahkan aku sampai ke neraka-Mu, ya Allah, jangan. Ya Allah, bimbing aku, jangan bagi aku nampak, jangan bagi aku buat kesilapan-kesilapan yang boleh terjerumuskan aku ke lembah kebinasaan. Minta doa. Orang ucap birthday kat kita, terima kasih, cukup. Doa kat saya nah, doa saya diberkati. Apa nak kat dia? Doa nak bagi umur saya diberkati Allah, umur saya dirahmati Allah, umur saya tak jadi fitnah untuk saya. Tuan-tuan, risiko kita tanggung tinggi. Tapi bila Allah Ta'ala ambil seseorang itu awal, ada sebab dia. Ada sebab dia. Bila mati seseorang, tuan-tuan, bila mati seseorang, apa kita kena buat dulu? Sebagai ahli keluarga, apa kita nak buat? First sekali ialah tuan-tuan, bila mati seseorang, pertama sekali, dengan apa yang dia tinggalkan, harta-harta dia tinggal itu, bukan suruh faraid lagi tau. Jangan faraid lagi. Pertama, bila mati seseorang, bayarkan dia punya pengurusan jenazah dia. Jika keluarga tak ada duit, dia ada duit, guna duit dia untuk buat urusan jenazah. Selesai dulu. Nombor 2, bayar hutang piutang dia. Tak kira lah dengan siapa, dengan manusia kena bayar. Dengan PTN kena bayar. Melainkan itu kata apa? Tak apa, dah mati, halal. Lain ya? Dia hutang dengan bank pun kena bayar. Tuan-tuan, hutang. Nombor 3, lepas buat urusan jenazah dah habis, bayar hutang pun dah habis. Nombor 3, bayar fidyah dia. Fidyah puasa. Kira balik fidyah puasa dia. Bayar fidyah. Jangan lupa fidyah dia. Nombor 4, lepas habis bayar fidyah, tak kira lah, fidyah ada 2 kiraan. Satu kiraan gandaan, satu kiraan tak ada gandaan. Nombor 4, lepas habis bayar fidyah, nombor 4, buat apa? Buatlah haji untuk dia. Buat badal haji sekiranya dia belum buat haji lagi. Buat badal haji untuk dia. Nombor 4. Lepas habis bayar badal haji, berapa baki duit dia? Berapa baki harta dia masih tinggal? Katalah tinggal 3/5 dik. 3/5 dik itulah. Kita buatlah faraid 3/5 dik. Contoh. Boleh faham tak? Tapi ahli keluarga kata apa? Kami tak maulah 3/5 dik ni. Tak apalah. Yang mana yang berhak dapat duit faraid ni, kami tak mau, kami tak mau. Kami nak serahkan balik semua, nak wakafkan semua untuk dia. Alhamdulillah, ahli keluarga, ahli syurga. Dia tak apa, 3/5 dik. Kau tinggal 35 juta. Mampu tuan. Dia memang tarak dah 35 juta. Dia kata sorry ya. Kita semua nak wakaf ke? Abang nak wakaf tak? Dia radio rosak. Lama sikit. Yang kakak nak wakaf ke bagian kak? Gitu pula. Nombor 3, nak ni Kak Long nak wakaf ke? Seorang itu. Semua jadi panjang. Pasal apa? 35 juta. 35 dik. 35 dik saya tinggal. Tak apa, kita tak mau, kita serah semua itu wakaf kat dia, kesian kat dia, kita wakaf. Sebab 35 dik.
Dah saja contoh lah. Tapi kalau orang yang bagus 35 juta semua bagi lah. Bagi mana? Bagilah pada surah Asy-Syakirin. Nak buat kami nak buat banglo tu nak buat sama tinggi dengan flat idea. Wallahu a'lam tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga pertemuan kita ada barakah, pertemuan kita ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk-duduk kita ada manfaat, dengar-dengar kita ada manfaat, penglihatan kita ada manfaat. Moga-moga Allah kira semua di sisi Allah sebagai kebajikan. InsyaAllah tuan-tuan, tak terlalu awal untuk saya sebutkan Ramadan Karim. Bersiap sedialah untuk masuk gerbang paling barakah. Masuk siap-siap tuan. Buat persiapan. Ya. Ya. Okey, macam ni. Sekiranya seorang isteri mati ni, dia tidak meninggalkan apa-apa harta, tetapi dia ada hutang piutang. Dia ada hutang piutang. Jadi kita sebagai waris kena selesaikan tolong dekat dia. Contohnya, satu, urusan jenazah kita tolong dah, okey lagi lah. Tapi hutang tiba-tiba berlambak-lambak, hutang banyak, hutang ada lagi 10,000, 20,000, dia ada hutang. Tuan-tuan, ada tak harta-harta dia yang bernilai? Contohnya, dia ada kereta, jual kereta dia. Dia ada motor, jual motor dia. Dia ada pinggan mangkuk pun jual. Dah sungguh-sungguh ni jual. Kalau sekiranya baju-baju dia pun berharga, dia memang boleh jual. Maknanya itu semua dikira harta, walaupun satu jarum patah. Sekiranya jarum patah tu pun ada harga. Tengok cerita Alibaba punya labuk. Dia pergi gagal dalam gua kan. Nasib baik engkau panas. Kalau kau tak panas dengan kau bawa gagal lari. Maknanya semua berharga. Kalau kata berharga, mana tuan-tuan, yang tu pun kena jual dan bayarlah hutang dah. Selebihnya itu kena cari jalan untuk bayar untuk dia dengan ahli keluarga. Bantu dia, walaupun nanti dapat menyumpah serana, kan, dia beradik tibuh mengingat mati, menyenangkan orang, mati menyusahkan orang lah. Orang dia kata, tapi selesaikan untuk dia, kerana urusan dia tak selesai. Hutang piutang. Amin lah. Kena bantu dia. Bantu dia, kita bantu, kita dapat pahala. Kita dapat pahala sedekah, mami. Macam ya? Dapat pahala sedekah untuk bantu dia. Dan kita kesian ke ahli keluarga kita. Nak jumpa dalam syurga semua, insya-Allah. Kan, jumpa dalam syurga semua. Tolong dia. Ada beberapa kes yang bapak dia buat loan. Bapak dia buat pinjaman daripada bank tapi tak ambil insurans. Buat pinjaman bank tapi tak ambil insurans. Dia buat loan peribadi tak ambil insurans. Bila meninggal, anak dia pi tanya-tanya, kata nak pi buat, kata nak ingat, nak pi settle, kata habis lah. Sebab nak pi abang tak meninggal, bank kata ada, sorry, tak boleh sebab bapa hang tak ambil insurans. Jadi hang kena bayar duit dia lagi baki lebih kurang dalam, dia ambil berapa ribu tu, ada baki lagi duit. Lepas tu bapa dia tinggal kereta pun tak bayar habis lagi. Jadi dia main-main, dia menangis-menangis, dia kata, Ustaz macam mana ni, macam mami cerita tadi, macam makcik tanya tu ni, macam mana saya nak buat lah ni, bapak saya tinggal hutang ni. Saya kata, okey baik lah ni, hang jual kereta ni dapat berapa duit kan? Dia kata, kalau jual kereta ni baki kat bank lebih kurang dalam 6,000, saya kena akan dapat kat tangan saya lebih kurang dalam 12,000. Okey, kalau dapat 12,000, lepas dah bayar hutang tu, lepas saya jual kereta bayar. Sekarang boleh tak Ustaz? Saya tak mau jual. Saya nak ambil hutang ni, jadikan hutang ni saya yang hutang. Bapak saya kira selesai. Boleh tak? Saya kata, hang anak soleh Hang anak soleh. Hang ambil hutang ni, duduk bawah hang bayar. Kata tadi bank, saya yang hutang kat bank, hang tuntut kat saya. Kalau saya tak bayar, saya dikira salah. Tuntut kat saya. Lah ni bukan hutang bapak saya lah, saya tangguh. Bapak saya selesai dah. Kereta pun sama juga, saya akan selesaikan dengan bank. Hutang ni tak ada kena-mena dengan bapak saya. Tuan-tuan, rahmat untuk anak ni. Ini anak ni dia buat pilihan lah.
Sebab apa? Sebab baki tinggal 12,000 dengan 6,000. Baki ni cuba ada 66 juta. Anak ni pun fikir 6 juta ni. Contohlah saya ambil, tak ada anak ni bagus nak pakai saja contohlah. Wallahu a'lam. Boleh nak insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa 'amlan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.